Ya, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nordin bin Hamad, bertugas di SK Parlimen Adnan daripada 2007 sehingga sekarang lah. Vision board yang kita jalankan di SK Parlimen Adnan ini merupakan satu alat ataupun cara di mana murid-murid menggunakan satu board yang besar, keras tebal untuk menyatakan matlamat ataupun sasaran yang hendak dicapai. Ini merupakan satu matlamat jangka masa panjang lah. Jadi mengikut kreativiti murid bagaimana nak susun atur ataupun design ikut cara masing-masing. Itu yang kita amalkan di sini. Objektif vision board ni sebenarnya banyak, tapi yang paling utama sekali semasa kita rancang untuk buat vision board ini adalah untuk tingkatkan motivasi murid, di mana murid dia akan lebih bersemangat sebab dia jelas matlamat yang hendak dicapai. Di samping itu ada juga objektif-objektif lain yang sesuai bila dibuat vision board ni. Utamanya murid dia perlu lebih kreatif untuk membina sesuatu vision board. Selain daripada murid ini akan perlu membuat satu perancangan yang tepat lah, di mana dalam vision board ni sendiri ada perancangan daripada mula dia belajar di sekolah ini sehingga sekolah menengah, sambung di universiti, memilih kerjaya yang sesuai. Itu semua dalam proses merancang. Jadi bila merancang ni, murid ini perlukan informasi yang banyak. Jadi sumber informasi ini dapat menjadikan murid lebih kreatif dan juga bermaklumat lah. Dan juga ini sebagai satu panduan untuk murid memilih kerjaya yang sesuai. Kita mula pada tahun 2015 sehingga kini tanpa miss. Kita buat pada awal sesi persekolahan. Sesi persekolahan mula bulan 1, maka bulan 1 lah kita buat. Bila sesi persekolahan tu dianjak, maka bulan 3 lah kita buat. Dan dia berjalan 1 tahun. Itu target kita lah, sebab murid 1 tahun tu supaya dia nampak apa yang dia rancang, apa yang dia buat, dia sentiasa dapat lihat kesan yang ada lah. Targetnya adalah murid tahun 6. Bila murid tu keluar daripada sekolah Parlimen Adnan, ada yang kita tak dapat kontak, ada yang kita dapat kontak. Jadi setakat ini yang kita dapat kenal pasti, yang kita sentiasa berhubung untuk melihat kesan vision board ini terhadap kemenjadian murid itu sendiri. Yang paling kita lihat kesannya kepada murid ni, bekas murid Parlimen Adnan, Nia Katarina. Tengok balik dia punya vision board 2015 dan bandingkan sekarang, hampir sama dengan perancangan yang dibuat dalam vision board ni. Jadi kesan positif, impak yang paling tepat kita boleh bandingkan kejayaan vision board ni, keberkesanan dia oleh Nia Katarina lah. Kita anggap ini kejayaan terbaik itulah. Di peringkat awal masa buat vision board ni, nampak macam kesukarannya adalah menggesa murid itu untuk semuanya buat. Maknanya kalau kita ada 140 orang murid tahun 6, saya nakkan 140. Tapi kalau tak dapat atas pelbagai alasan, kita cuba semaksimum yang mungkin. Dan selepas murid buat, memang kita rasa macam satu kejayaan kecil lah. Paling seronok dan paling kita rasa bangga bila kita akhirnya dapat kesan murid-murid ini sebenarnya ada yang mengikuti perjalanan vision board yang dibuat. Sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, bila murid tu dapat capai kejayaan tu, satu perkara yang dibanggakan lah. Yang paling bagus setakat ni, setakat yang saya nampak, terutamanya untuk murid tahun 6, saya orang yang paling rasa seronok lah. Satu kejayaan untuk saya dan juga program ini. Assalamualaikum, saya Nur Ain Asma binti Ahmad Faiz. Anda semua kini bersama saya dalam edisi khas Jejak Alumni. Saya kini sedang bersiaran dari Studio Panglima dan saya tidak keseorangan di sini kerana saya ditemani oleh Cik Nia Katarina binti Abdul Razak. Untuk makluman penonton, beliau merupakan bekas murid SK Panglima Adnan. Apa khabar Cik Nia? Khabar baik, terima kasih. Kami bawakan khas Cik Nia ke Studio Panglima ini adalah untuk berkongsi kejayaan beliau yang katanya bermula di atas sekeping cardboard yang dinamakan vision board. Sebelum kita meneruskan bicara, boleh Cik Nia memperkenalkan diri dan bercerita sedikit tentang latar belakang Cik Nia? Assalamualaikum semua dan hai, nama saya Nia Katarina binti Abdul Razak. Saya berumur 20 tahun ini dan saya telah meninggalkan SKPA pada tahun 2015. Kemudian InsyaAllah saya akan melanjutkan pelajaran saya ke United States, iaitu di University of Pennsylvania
InsyaAllah pada minggu hadapan. Boleh Cik Nia kongsikan pahit manis dan usaha untuk mencapai kejayaan sehingga peringkat ini dengan cerita perjalanan hidup Cik Nia ini hampir sama dengan vision board yang telah Cik Nia hasilkan pada 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kalau saya nak ceritakan tentang apa yang saya telah lakukan selama 8 tahun yang lalu, mula-mulanya saya telah belajar di SKPA ini daripada tahun 2010 hingga 2015. Kemudian saya telah memohon untuk ke berasrama penuh iaitu di Kolej Yayasan Said Melaka. Dan Alhamdulillah saya telah menerima beasiswa sepenuhnya daripada Axiata Berhad iaitu one of the branches of Salcom untuk meneruskan pelajaran Kak Nia di KYS selama 5 tahun. Dan di Kolej Yayasan Said itu Kak Nia telah terima banyak pengalaman dalam debat bahasa Inggeris, dalam choral speaking dan banyak lagi. Namun begitu, taklah semua benda yang saya dah tetapkan dekat vision board ni saya dapat semua. Ada juga yang tak begitu sama. Seperti buku Shah College tak dapat, jadi saya dapat ke Kolej Yayasan Said instead. Macam PT3 saya tak dapat straight A's, dapat 7A sahaja. Namun begitu, saya telah berusaha dengan sedaya upaya dalam Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM pada tahun 2020 dan Alhamdulillah saya telah menerima straight A's iaitu 7A+ dan juga 2A. Kemudian saya juga telah memohon kepada beberapa beasiswa dan Alhamdulillah saya telah terima beberapa seperti Petronas, MARA, JPA, Peneraju dan juga Bank Negara. Dan kini saya telah memilih Bank Negara Malaysia untuk melanjutkan pelajaran saya ke Praya University iaitu di Kolej Tuanku Jaafar, di mana baru-baru ini saya telah menduduki peperiksaan A-Levels dan kini saya telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran saya ke United States iaitu di University of Pennsylvania. Apakah pandangan Cik Nia tentang vision board? Adakah ia dapat memberi impak kepada murid-murid? Sudah tentunya, pada pendapat saya, vision board ni sangatlah penting untuk para pelajar kerana ia merupakan satu perjanjian kepada diri pelajar untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Other than that, it also acts as a roadmap to know which stage to go to one after the other. Jadi and not just to know the end goal. Contohnya macam kalau tanya para pelajar apa cita-cita mereka untuk pada masa hadapan, mereka akan kata untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang peguam dan doktor dan sebagainya. Namun begitu, bagaimana cara untuk mencapainya? Jadi dengan adanya vision board ni, dia akan memberikan satu perjalanan yang agak spesifik untuk apa langkah seterusnya untuk dilakukan. Dan juga vision board ni amatlah penting untuk mengajar students atau mengajar para pelajar untuk tahu cara untuk maneuver ataupun adapt along the way sekiranya tidak mendapat apa yang diingini. Dan all in all, I would say that the vision board is very much important because it acts as an everyday visual reminder for students to continue and not to give up and also to remember why they started in the first place. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kita kongsikan tetapi masa sangat mencemburui kita. Saya mewakili kru produksi ini mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang hebat ini. Kepada Cik Nia, tahniah dan selamat maju jaya kami ucapkan. Semoga segala pengalaman dan perkongsian hari ini dapat memberi impak yang positif kepada semua pihak yang terlibat. Sekian sahaja daripada saya, Nur Ain Asma binti Ahmad Faiz untuk TV PSS SK Parlimen Adnan. Jadikan hari anda berinformasi.